أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا آمين آمين يا رب العالمين. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulakan dengan kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan peluang, ruang, keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah secara yang terbaik, menunaikan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang disuruh, yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbika 'alaika haqqan, bahawa sesungguhnya apa yang kita buat, apa yang kita laksanakan, apa yang kita patuhi daripada segi perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk kita tunaikan. Hak sebagai Tuhan, hak sebagai ilah, dan hak kita sebagai seorang hamba ialah melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan Tuhan kita. Jadi alhamdulillah juga pada malam ni insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita dalam matan Al-Arba'in An-Nawawiyah ni. Dan sebelumnya saya mohon maaf, hari Khamis malam Jumaat kemarin saya tak dapat, ada mesyuarat di Kuala Lumpur. Jadi mesyuarat tu habis sampai pukul 10.30, pukul 11 lebih kurang. So saya tak dapat nak bersama dengan tuan-tuan. Apapun, alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyambung siri kuliah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan ruang dan kesempatan ini insya-Allah. Hadis yang ke-14 ni, kalau hadis sebelum ni, hadis yang ke-13 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang juga dikenali sebagai Abi Hamzah radhiyallahu anhu, berkenaan dengan sifat, salah satu sifat yang menyebabkan kita ataupun yang melayakkan kita untuk digelar sebagai orang yang beriman, iaitu untuk kita sentiasa berharap agar saudara kita juga mendapat kebaikan semana yang kita perolehi. Itu antara sifat seorang Muslim yang terbaik, Muslim yang sejati. Bahkan dalam hadis yang ke-13 itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan ungkapan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang. Itu terjemahan. Kalau terjemahan secara harfinya, la yu'min bermaksud tidak beriman, terus tidak beriman. Tapi ulama' mentafsirkan tidak sempurna iman, nak berlapik lagi lah. Kalau ikutkan Nabi, tak beriman terus. Seseorang yang tidak mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Kerana Islam itu bukan dibina atas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dia melibatkan hubungan juga kita dengan saudara-saudara kita, dengan makhluk, sesama makhluk, bahkan juga dengan alam. Itu barulah sempurna kitaran ataupun barulah sempurna tujuan syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata ibadah sembahyang kita, puasa kita, zakat kita sahaja, tetapi juga harus merangkumi dengan segala makhluk yang berinteraksi dengan apa yang dinamakan sebagai manusia. Kerana Islam datang rahmatan lil alamin,
Memberi rahmat kepada semua, bukan memberi rahmat kepada orang yang bersyahadah saja, bukan. Itu bukan fungsinya, itu bukan tujuannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat? Sejak daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan disambung lagi nanti oleh Nabi Isa alaihi salam. Semuanya adalah tujuannya supaya masing-masing memainkan peranan, masing-masing saling bantu-membantu, masing-masing saling berusaha supaya kebaikan itu dapat dinikmati oleh semua. Islam itu dapat dinikmati oleh semua, hatta oleh haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Jadi hadis yang ke-14, hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu daripada 3 sebab ataupun 3 perkara. Janda yang berzina, dan jiwa dengan jiwa, dan yang meninggalkan agamanya yang memisahkan dari jemaah ataupun kaum muslimin. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menekankan bahawa darah seorang yang muslim, seorang yang bersyahadah dengan syahadatain, maka sebaik saja seseorang itu bersyahadah, maka darahnya terpelihara. Maksud darahnya terpelihara ini, nyawanya dijamin oleh agama Islam, dijamin oleh syariat, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, walaupun nyawa seorang muslim itu apabila dia bersyahadah kepada Allah, kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, bahawa darahnya akan dipelihara, haknya akan dijaga, maka ada pada ketikanya darahnya itu halal. Darahnya itu halal untuk diambil ataupun untuk ditumpahkan, ataupun dengan kata lain untuk dikenakan hukuman bunuh. Walaupun Islam dah menjamin hak ataupun menjamin kebebasan untuk hidup, untuk bernyawa dan sebagainya, tetapi kalau dia melakukan 3 perkara ini, maka darahnya tidak lagi dipelihara, maka darahnya menjadi halal untuk ditumpahkan, atau dengan kata yang lain, halal untuk dikenakan hukuman bunuh. Apa dia? Sebab yang pertama ialah as-sayyibu zani. As-sayyib adalah istilah yang digunakan oleh orang Arab untuk menggelar kepada seseorang yang pernah berkahwin kemudian berpisah. Secara khususnya kat sini perempuan lah, as-sayyibu, janda. Seorang yang pernah melalui alam perkahwinan, yang pernah menikmati hubungan apa? Hubungan perkahwinan lah, hubungan sesama suami dan isteri secara halal, yang kemudian menjadi janda, sama ada kerana diceraikan ataupun kerana kematian suaminya. Az-zani, yang kemudian dia apabila dia telah menjadi janda itu, maka dia berzina, maka pada masa itu halallah darahnya untuk ditumpahkan, ataupun hukumannya adalah hukuman
bunuh. Dan dalam syariat kita hukumannya adalah rejam sampai mati. Walaupun kat sini as-sayyibu itu janda, tetapi dia juga tertimpa ke atas lelaki, sama aja. Walaupun istilah yang digunakan oleh Nabi ini merujuk kepada khusus kepada janda, tapi ulama mentafsirkan sama sahaja. Macam hadis yang hanya merujuk kepada orang lelaki, tetapi juga terkena kepada orang perempuan. Macam hadis talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Hadisnya itu saja. Wa muslimatin tu maudhu'. Kan? Dia baca talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kalimah wa muslimatin tu maudhu', tak ada asas. Ditambah. Siapa tambah? Wallahu a'lam. Yang sahihnya hanya sampai muslimin. Tetapi walaupun hadis itu merujuk kepada muslimin, tetapi kepada orang lelaki Islam, tapi dia juga merujuk kepada orang perempuan yang muslim juga. Samalah dengan ini. Seorang janda yang berzina, walaupun janda, tetapi turut merujuk kepada lelaki yang berzina, yang pernah berkahwin, yang pernah menikmati hubungan kelamin yang sah di sisi syarak. Maka jika selepas itu dia berzina, maka hukumannya tetap sama, iaitu rejam sampai mati. Walaupun dia belum keluar daripada perkahwinannya yang sah berkenaan. Samalah, lelakinya baik, perempuannya baik. Seorang isteri yang sedang di dalam perkahwinan, atau seorang suami yang telah pun berkahwin tetapi kemudian dia memilih untuk berzina, maka hukumannya adalah rejam sampai mati. Cuma di situ ada syarat-syarat, ada perkara-perkara yang mesti disempurnakan sebelum sesuatu hukuman itu diambil sedemikian. Iaitu kena buka kitab fiqh lah pula, kan? Antara kitab fiqh yang saya suka buka kalau bab ini ialah kitab karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu, Fiqhul Islami wa Adillatuh. Walaupun dia secara khusus membicarakan tentang hukum syarak di Syria, dia sebenarnya dikarang tu untuk menjadi rujukan ataupun menjadi teks untuk undang-undang syariah di Syria, tetapi dia merangkumi keempat-empat mazhab. Ada disebutkan, ada dinukilkan di situ. Tak ada ustaz lagi yang baca kitab tu kan, Fiqhul Islami wa Adillah tu rasanya, kalau nak baca tu rasanya mati hidup balik pun payah juga. Ni dah sebulan sekali, satu hari satu muka surat. Dia ada 8 jilid. Satu jilid ada 800 lebih muka. 8 kali 8 berapa mus? 64 ribu muka surat. Satu hari satu muka surat. Sekali kuliah. Satu tahun ada 52 minggu. Mati hidup balik. Apapun itu sajalah, saja untuk makluman tuan-tuan. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Hukuman bunuh juga ataupun darah seorang muslim akan menjadi halal juga apabila an-nafsu bin nafsi, nyawa dengan nyawa. Maksudnya apabila seseorang muslim ataupun muslimatin membunuh seorang saudaranya yang juga muslim atau muslimah. Itu maksud an-nafsu bin nafsi. Ini masuk hukuman qisas. Kalau tadi hudud, ini an-nafsu bin nafsi ni qisas. So apa beza hudud dan qisas? Nanti minta Ustaz Bashar jelaskan kenapa ada beza antara hudud dan qisas. Tapi dua-duanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Qisas bermaksud
balas. Kalau bunuh, balas bunuh. Jadi sebab yang kedua yang menyebabkan darah seorang Muslim itu halal untuk ditumpahkan atau nyawanya diambil ialah apabila dia didapati bersalah kerana membunuh. Dan ini pun ada perbahasannya yang panjang juga. Kalau kita nak lihat secara terperinci, bukan mudah-mudah saja, kan? Nampak kucing sebelah tu menerkam kucing rumah kita mati, lalu kita kata dengan orang sebelah, qisas kita bunuh kucing. Kan? Tak boleh, bukan maksudnya begitu. Ada syarat-syaratnya dan sebagainya. Begitu juga kalau kita yang menangkap KRT, Rukun Tetangga Bandar Puteri, menangkap orang bunuh orang, lalu tak payahlah kita bawa ke muka pengadilan, kita sula je kat depan tu kan, kat lorong pending tu kan, ataupun dekat pekarangan surau, kita letak batu hampar, kita buat satu batu hampar kat situ, kita pancung je tu. Tak boleh. Ada syarat-syaratnya, ada adab-adabnya dan sebagainya. Itu yang kedua. Apabila kesalahan itu melibatkan nyawa, dan nyawa seorang Muslim itu memang terpelihara, macam saya maklumkan pada awal tadilah. Cumanya dia ada beza tingkatannya nanti. Tu kalau nak bincang tu, kita bincang tajuk lain. Dan yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang ketiga yang dihalalkan darahnya adalah at-tariku lidinih, orang yang meninggalkan agamanya. Dengan bahasa yang lain, orang yang murtad. Al-mufariqu lil jamaah, yang tidak mahu lagi masuk dalam ataupun tergolong dalam kalangan orang yang beriman. Ini yang jadi kontroversi ni kan. Pada agama-agama lain lah, kita tak ada masalah kot. Ke tuan-tuanmu tak setuju? Ini bukan saya yang cakap, ni kitab yang cakap. Bukan kitab yang cakap, Nabi yang cakap. Hukum orang yang murtad adalah bunuh. Tapi ada syarat-syaratnya lah. Setelah diminta untuk bertaubat, setelah diberikan peringatan, setelah ditahan, ada macam-macam proses. Bukan nampak kenyataan yang meragukannya terus hukum bunuh. Tak boleh. Ada proses-prosesnya, ada pendidikannya dan sebagainya. Kalau masih lagi tidak mahu kembali kepada Islam, maka halallah darahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud. Kandungannya adalah sangat bernilai dalam bidang hukum jenayah berhubungan dengan keturunan, darah dan agama. Sangat bernilai kerana dia berhubungan dengan 3 perkara. Pada 3 perkara yang mana disebut sebagai maqasidus syariah, iaitu kenapa syariat itu diturunkan? Kerana yang pertama untuk memelihara agama, yang kedua untuk memelihara keturunan, yang ketiga untuk memelihara nyawa, yang keempat untuk memelihara maruah, dan yang kelima untuk memelihara apa yang kelima? Lupa pula. Nasab, keturunan lah tu nasab. Nyawa dah, nasab dah, agama sudah, harta sudah. Harta dah tadi. Harta dan ada 5 sebab maqasidus syariah. Syariat turun untuk menjamin kelima-lima perkara berkenaan. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW menyentuh 3 aspek daripada maqasidus syariah itu, iaitu agama, keturunan dan juga darah. Yang pada tiap-tiap satunya ada hak kehormatannya yang mesti dipelihara. Kerana ketiga-tiga perkara ini ataupun kelima-lima maqasidus syariah itu adalah hak-hak kehormatan seorang manusia. Hak-hak kehormatan seorang manusia yang mesti dipelihara dan dilindungi at all cost, kan, kata orang putih. Sebab itu Islam datang, sebab itu syariat datang. Kerana sebelum itu dia tidak dipelihara.
Sebelum tu dia tidak dipelihara. Dengan budaya jahiliahnya dan sebagainya. Yang mana jahiliah itu telah kembali sekarang ni kan. Telah kembali bermaharajalela. Yang kadang-kadang kita pun macam merelakan. Saya tak kata relakan, macam merelakan. Dengan apabila tidak ada pencegahan, penyebaran perkara-perkara berkenaan. Kalau tuan-tuan perasan, cerita-cerita orang putih tu dia mesti ada 3 perkara tu kan. Mesti ada seksnya kan. Mesti ada apa lagi? Itulah selalu yang jadi tumpuannya pun kan. Mesti ada simbol-simbol itu. Untuk menarik penonton. Padahal nak cerita benda lain kan. Atas cerita-cerita sejarah pun dimasukkan juga unsur-unsur tu. Supaya nilai-nilai hubungan bebas itu nampak macam benda yang biasa. Normal lah kan. Orang sekarang test dulu baru kahwin. Kalau kita lihat, kalau kita teliti itu adalah agenda kan. Ada agenda supaya nampak benda itu tidak bersalahan, menjadi norma baharu yang mesti diterima. Apatah sekali ada LGBT dan sebagainya. Dipaksakan untuk diterima. Dipaksa untuk diterima secara halus. Tak tahulah halus ke tak halus kan, tapi itu yang dihidangkan. Kalau main game pun sama kan. Cuba tengok game-game yang ada dekat handphone ke dekat komputer kan. Kalau heroinnya mesti seksi. Kenapa tak boleh ke dia heroinnya tu tutup habis elok, pakai purdah ke kan. Macam Zoro tu kan. Ataupun macam ninja tu kan, pakai purdah kalau heroinnya. Tapi tak, mesti dilukis, digambarkan dengan seksi. Cuma Catwoman, apa lagi, Miss America tu memang model. Apa? Shogun, Supergirl, Superwoman kan? Kenapa mesti pakai macam itu? Kalau tak pakai macam itu tak boleh melompat ke macam kucing kan? Ini benda yang kita kadang kita nak, kita seronok lah tengok kan. Hebatlah dia melompat hidup. Catwoman ada 9 lives kan, jatuh pada tingkat 24 tu hidup lagi kan. Kucing datang cium dia, hidup balik. Cerita-cerita yalah tu bila saya cakap begitu dengan budak-budak, alam bohong je semua tu. Memanglah bohong kata, dalam cerita. Tapi benda tu juga yang jadi hiburan kan. Tetapi dalam masa yang sama dia menerapkan perkara-perkara yang sebenarnya menjadi sebab kenapa Islam tu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta cerita-cerita lawak pun kan, sitcom komedi. Ataupun apa tu? Sekarang ni komedi stand apa namanya? Stand up comedy. Stand off comedy ke? Stand out ke macam mana, Allah alam. Kan, buka-buka Facebook tu kadang-kadang keluarlah benda tu kan. Tapi benda yang menjadi subjeknya adalah seks. Cerita pasal faraj perempuan, cerita pasal zakar lelaki kan? Cerita pasal dia mengorat A mengorat B, B mengorat A. Cerita pasal anak luar nikah, bahasa-bahasa yang kesat yang digunakan. Sampai generasi sekarang tu terlalu terbiasa. Kita tengok anak-anak kita, anak-anak kawan-kawan kita, budak-budak, bahasa apa yang keluar. Tapi itu dah menjadi mainan. Mana ada apa-apa bang? Mana ada apa-apa Ustaz? Sebab dah menjadi siulan, dah menjadi mainan, dah berada di tepi bibir. Sikit-sikit doh.
kan? Dia kata apa doh tu? Dia pun tak boleh jawab. Alah, doh ni macam bunga panggilan belakang tu. Doh tu. Padahal dia tak tahu. Sama dia tak tahu ke buat-buat tak tahu. Doh tu singkatan bodoh, kan? Ataupun dia cuba nak mengaburi kita. Dulu, ialah kita dulu jadi budak-budak pun kita terdedah dengan benda-benda yang sama. Tapi kita tak boleh kata tak apalah ustaz, dia budak-budak sekarang ni time dia untuk cakap benda-benda tu. Tak boleh. Sebab nanti dia akan besar dan dia akan mempengaruhi anak-anak dia, kan? Tak kira lah sekolah agama ke sekolah tak agama ke, sama je. Sebab perkestarannya begitu. Sebab anak-anak kita didedahkan, dihidangkan dengan benda-benda yang sedemikian, kan? Sama ada secara sedar ataupun sebaliknya. Alhamdulillah lah kita punya komedi Melayu ni, dia tidaklah sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang setakat yang saya tengok lah. Tak tahulah kalau ada yang lain tu kan. Pimai-pimai tang tu tak ada lah benda-benda tu kan. Bukan ada. Siapa yang hidup dan besar dengan pimai-pimai tang tu perasanlah bahawa anda telah tua. Maksudlah yang bercakap kan. Pimai-pimai tang tu kan, Pak Busu lah, siapa kan, Sabri Yunus kahwin juga dengan Jacqueline tu kan. Itulah dulu dah kenen-kenen lama tu, akhirnya dah tua ni baru dia jadi. Okey lah tu rezeki dia. So siapa nak kahwin dengan Cina, masuklah sitcom pimai-pimai tang tu. Kan? Tapi itu yang dihidangkan. Dan itu yang kadang-kadang kita lupa dan kita gagal untuk mengawal ni anak-anak kita. Bahkan mungkin kita sendiri juga terbiasa dengan perkara-perkara berkenaan. Kan dia termasuk dengan, sedangkan dia termasuk dalam perkara yang Nabi dah tegur dalam hadis yang ke-12 dulu yang kita baca. Apa hadis yang ke-12? Min husni islamil mar'i antarku ma la ya'ni, kata Nabi. Daripada tanda keelokan Islam seseorang ialah dia meninggalkan perkara yang tidak memberikan faedah kepadanya. Masuklah perkara-perkara yang sedemikian, berkata biadab, berkata dengan perkataan yang lucah, menghina dan sebagainya. Itu yang membezakan antara Islam seseorang tu yang baik dengan yang sebaliknya. Tapi isunya budak sekarang, kalau kita mengemukakan contoh-contoh yang baik tu, dia akan label dengan skema lah pula. Tak payah ustaz-ustaz ni, tak payah budak-budak lah, orang tua pun sama lah, skema itu. Tunjuk apa? Tunjuk alim. Bukan tunjuk alim apa? Tunjuk bagus. Bukan tunjuk bagus, ada lagi satu istilah tu apa apa istilah tu? Tunjuk bagus dah, Allah alam lah. Semua tak ingat. Bila terdengar tu baru tu kan? Sekiranya hak itu dicabul, maka menurut ketentuan hukum, orang yang mencabulnya akan dikenakan hukuman yang selayak dengannya. Dan kalau salah satu daripada tiga perkara ini dicabul ataupun dilanggar, maka Islam telah menetapkan hukumannya. Dan hukuman bagi ketiga-tiga kesalahan berkenaan yang disebutkan dalam hadis itu adalah hukuman bunuh. Walaupun ada beza cara daripada hukuman kesalahan pertama dengan kesalahan yang berikutnya. Perkara yang menghalalkan hukum bunuh. Yang pertama, janda yang berzina dan hukumannya. Pada hadis tersebut Rasulullah SAW ada menerangkan ketiadaan halal darah seorang Islam, iaitu ketiadaan harus ditumpahkan darahnya atau dibunuh dirinya kecuali dengan melakukan salah satu daripada tiga perkara yang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan. Semuanya ada syarat.
Bukan sewenang-wenangnya untuk kita jatuhkan hukuman. Dan kalau kita teliti syarat-syaratnya itu bukan macam senang nak bunuh orang yang melakukan kesalahan tu, tapi susah nak dijatuhkan hukuman yang berkenaan. Kalau ikut syarat-syarat yang diletakkan oleh agama kita. Pertama, janda yang berzina. Kedua, membunuh diri orang lain. Dan ketiga, keluar daripada agama Islam ataupun murtad. Arti janda yang berzina ialah seorang lelaki atau perempuan. As-sayyibu tu terpakai juga untuk lelaki. Cuma diartikan sebagai janda. Ialah seorang lelaki atau perempuan yang sudah pernah berkahwin dan bercampur, kemudian ia melakukan zina. Seorang yang pernah menikmati hubungan jenis setelah ia secara sah, setelah dia berkahwin dengan secara sah, dan kemudian dia melakukan zina. Maksudnya walaupun masih di dalam perkahwinan, bukan setelah diceraikan, ataupun setelah kematian pasangan tu baru dinamakan sebagai as-sayyib. Tidak. Sebaik saja dia pernah berkahwin dan melakukan hubungan itu dengan isteri ataupun suaminya secara sah, maka dia dikenali sebagai as-sayyib. Ada anak teruna dengan anak janda ke lagi ni, yang berjanggut-janggut? Tak ada sebenarnya kan. Masing-masing ada anak. Yang tak berjanggut pun, Haji Aziz tu dia teruna lagi tu. Sama juga sayyib juga. Walaupun dia dah nama membujang, tak kira. Dia tak ada tempoh masa. Lepas 5 tahun kematian isteri, maka dia bertukar menjadi bujang balik. Tak ada. Orang sudah pernah berkahwin, ada anak, itu maksudnya dia termasuk dalam golongan as-sayyib. Dan orang yang demikian itu menurut istilah dinamakan muhsin, juga dikenali sebagai muhsin. Selain daripada gelaran as-sayyibu tu, dia juga dikenali sebagai muhsin, iaitu orang yang pernah berkahwin dan telah melakukan hubungan berkenaan. Artinya orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, sudah pernah berkahwin serta bercampur dengan jalan yang sah, kemudian ia berzina. Jadi kita semua ni muhsin. Sebab kita pernah berkahwin, telah berkahwin, sedang berkahwin, dan telah melakukan perbuatan berkenaan dengan cara yang dihalalkan oleh agama. Hukuman terhadapnya ialah direjam dengan batu yang sederhana sampai mati. Bukan pancung, hukumannya adalah rejam. So seorang yang didapati bersalah kerana melakukan zina, yang juga seorang yang muhsin ataupun as-sayyibu tu, maka dia akan ditanam badannya separas pinggang dan kemudian akan direjam dengan batu-batu yang sederhana. Bukan dengan batu konkrit orang nak buat bangunan tu, itu sekali je habis. Tak boleh. Dia kena dengan batu-batu yang sederhana. Macam mana sederhana? Kena tanyalah orang yang pernah tengok hukuman rejam tu kan. Mungkin sebesar penumbuk. Wallahu a'lam. Tapi batu tu dia boleh menyebabkan kecederaan bila dibaling. Kalau batu pasir pun tak jadi, kan? Tenggelam orang tu tak mati-mati dari batu pasir, kan? Tapi kena batu yang sederhana. Dan dibaling, bukan dihimpunkan, bukan ambil lori bawa banyak-banyak brung itu. Tak jadi, dia kena baling supaya dia merasa kesakitan tu. Kerana Allah sudah memberikannya jalan yang halal, tapi dia memilih untuk mencari yang haram. Jadi hukuman itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adalah orang kata pun kejamlah Islam, kan? Kalau suka sama suka, apa salahnya?
Itu istilah yang orang moden sekarang pakai kan. Suka sama suka, mana salahnya? Tak kira lah sama jenis ke, lain jenis ke, dengan kuda ke, dengan kera ke kan. Sebab dah suka sama suka, yolah kan. Tak mengganggu privasi hak orang lain. Itu orang yang tidak mahu menjaga kehormatan, dia akan bercakap sedemikian. Sedangkan Islam datang untuk memelihara maruah, untuk memelihara keturunan. Dan keturunan ataupun hukuman yang berat ini adalah dengan tujuannya untuk menghindarkan perkara itu daripada berlaku. Bukan nak sangat hukum orang tu, tapi nak mengelakkan benda itu daripada berlaku. Dah lagi ni sekarang ni sangat terdedah, sangat terdedah dengan benda-benda sedemikian. Tak kira lah remaja ke, tak remaja ke, budak-budak ke, menggemparkan ataupun menakutkan ni tuan-tuan. Budak 9 tahun, budak 10 tahun. Lagilah kami ni pengetua-pengetua guru besar ni, banyak laporan-laporan yang kita terima, yang tak semuanya disampaikan kepada awam. Menakutkan. Sampai ada yang jadi gurauan antara sekolah-sekolah tertentu lah. Saya dengar dia jauh lah. Apa gurauannya? Tahun ni tak dapat cucu ke? Nak kata berleluasanya benda berkenaan. Dan semua terlibat. Kita tak boleh kata kita rajin pergi surau. Kita tak boleh kata kita ialah jemaah tetap. Tak terdedah dengan benda-benda tu. Anak-anak kita, keturunan kita, jangan. Sebab benda tu berleluasa. Semua terdedah. Na'udzubillah. Kita doalah sentiasa supaya dia tidak menimpa keturunan, zuriat keturunan kita. Mudah-mudahan mereka sentiasa terpelihara. Kita berhenti kat situ dah tuan-tuan. Dah isyak. Mudah-mudahan ada faedahnya perbincangan kita pada malam ini. Dalam usaha kita untuk memastikan bahawa kita sentiasa alert, kita sentiasa berjaga-jaga terhadap perkara-perkara yang mungkin akan merosakkan bukan saja diri kita, tapi anak-anak kita, zuriat keturunan kita, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap dari kelemahan saya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.